Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat menyambung lagi bacaan kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'Alal Hudhudi, yang mana pada malam ini kita sambung pada kata muallif wa wajhul munafat. Okey. Jadi kita sebelum kita masuk kepada kalam Syekh Syarqawi kat dalam tu, kita tengok pada syarah di tepi tu, syarah Syekh Hudhudi kat tepi tu. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال وهذا هو الفرق بينها وبين العلة. Dan ini dia perbezaan antara tabiat, bainaha bainat tabi'ah wa bainal illati, dan di antara illah. Bainaha wa bainal illati. Idhil illatu la yatawaqqafu ta'thiruha ala syai'in. Kerana illah tidak terhenti memberi kesannya di atas sesuatu. Memberi kesan pada illah ini dia tidak berhajat dan tidak terhenti di atas sesuatu. Bi khilafit tabi'ah, berlainan dengan tabiat. Tabiat dia berhajat kepada cukup syarat dan ternafi mani'. Jadi semalam kita buat ta'liq dan juga buat penjagaan sikit. Apabila kita baca syarah Syekh Syarqawi itu, dalam syarah Syekh kata wa awdaha thumma awdaha dhalika bitafri' biqawlihi fal'illatu ila akhirih, itu kan. Jadi situ tengok dalam syarah tu dia kata idhil illah. Jadi kita buat tafri', buat penjagaan sikitlah. Jadi ta'bir hak malang sebut gitu kan. Molek sikitnya kita buat ginilah, senang. Dia kata boleh juga tu, tapi sedap sikit kita kata wa fi nuskhatin, dalam satu nuskhah, fal'illah. Ganti kepada badala id al-illah. Lepas tu wa alaiha, dan di atasnya, yakni di atas nuskhah tersebutlah, syarah Syekh, telah mensyarah oleh Syekh, yakni Syekh Syarqawi, fi hasyiyatihi, dalam hasyiahnya. Jadi nuskhah yang di sisi Syekh boleh jadi fal'illah. Kat kita ni idhil illah, hak dalam Syekhnya fal'illah. Dan di atas nuskhah tersebutlah telah mensyarah Syekh dalam hasyiahnya. Sebab itu dalam hasyiah dia kata biqaulihi fal'illatu ila akhirih. Okey, habis. Kita jadi situ. Kemudian apa kaitan empat perkara tadi? Berlaku dengan illah, berlaku dengan tabi'ah, berlaku dengan al-ghaflah, berlaku dengan az-zuhul. Wa wajhu, apa kaitannya dengan iradah, lawan kepada iradah.
wajhul munafati hadhil umuri, dan wajah menafi oleh perkara-perkara ini, munafati hadhil umuril arba'ati, menafi oleh keempat-empat perkara ini. Menafi maksud apa? Menafikan apa nama ini? Menafikan akan iradat. Sebab dia lawan bagi iradat kan. Jadi apa wajah keempat-empat perkara ni, apa dia? Antaranya pertama iradah. Kemudian wadzuhu dengan ghaflah, dia sekalikan tu. Lepas itu ta'lil dan juga at-taba'. Okey. Dia kata apa? Wa wajhul munafati hadhihi al-umuri al-arba'ati, wajah menafi oleh keempat-empat perkara ini, yakni menafi akan iradat, annal karahiyah itu tastalzimu nafyal iradah, bahawa karahiyah itu, tak mahu, tak ingin, enggan itu menafikan iradat. Itu satu. Tak mahu tu menafikan hendak lah. Makna kalau dia tak mahu, makna dia tidak nak. Jadi karahah itu jelas-jelas menafikan iradat. Okey. Satu, wadzuhula wal ghaflata, ay wa anna dzuhula wal ghaflata, atau pada karahiyah. Wadzuhula wal ghaflata yastalzimani nafyal ilma. Lalai dan juga lupa itu melazim keduanya akan menafi ilmu. Makna berlaku perkara dengan lalai atau lupa melazimkan bahawa ada makna menafikan pengetahuan dan ilmu. Makna berlaku tanpa apa? Tanpa dah ingat. Berlaku dengan cara lalai, dah ingat. Jadi ilmu tu dah lekat. Masalah pada ilmu. Makna ternafi ilmu yang mutlak di situ. Yastalzimani nafyal ilmi, apa ilma? Nafyal ilmi, melazimi akan nafi ilmu, al-mustalzimi nafyal iradah, yang melazim menafi ilmu itu akan nafi iradat. Okay. Jadi penafian kepada iradat melalui zuhul dengan ghaflah ini, dia berlaku dengan wasitah. Dia bukan langsung. Bagaimana? Lalai dan lupa ini, apa maksud lalai dan lupa? Makna tidak dalam sedar yang kita yaqazah dan sedar yang penuh. Makna ilmu tu, ternafi ilmu tu berlaku dengan cara lalai, berlaku dengan cara terlupa. Makna cacatnya pada ilmu. Yang mana bila cacat pada pengetahuan dan ilmu, melazimi bahawa keinginan itu, menafikan keinginan. Makna contoh, kita salah buat, kita terlupa, buat dalam keadaan terlupa. Makna apa? Makna ilmu itu ternafi, makna kita buat dalam keadaan tak sedar, ilmu tak ada dengan penuh lah maksudnya. Kedua, berlaku tu tidak sempurna. Sebab apa? Sebab bukan dengan keinginan yang penuh. Nampaklah tu? Itu nisbah manusia, walillahil mathalul a'la lah. Kita nak faham di sini. Kok mana dia kata az-zuhul ghaflah ini menafikan iradat. Dia menafikan iradat dengan wasitah. Ada perantara. Apa dia? Apabila berlaku sesuatu dengan zuhul dengan ghaflah, lazim menafikan ilmu. Maknanya sebab tak ada ilmu situ, ataupun hilang ilmu yang penuh, ternafi ilmu, ternafi pengetahuan, maka sebab itu berlaku dengan lalai dan juga lupa. Hilang cacat pada ilmu. Yang mana bila cacat pada ilmu, dia akan bawa kepada iradat. Cacat pada iradat, menafikan iradat. Dah dalam keadaan tak lengkap pengetahuan dan tahu, maka buat pun makna buat tidak dalam keadaan kehendak yang sempurna. Sebab apa? Sebab tak tahu tadi. Okay. Sebab tu dia kata وَالذُّهُولَ وَالْغَفْلَةَ يَسْتَلْزِمَانِ نَفْيَ الْعِلْمِ الْمُسْتَلْزِمِ. Nafi ilmu, nafi ilmu yang melazimkan
Atau boleh kita kata yastalzimani nafyal ilmi al-mustalzimah yang sifat bagi nafiah. Melazimkan nafi ilmu al-mustalzimah nafyal iradah. Yang mana menafi ilmu itu melazimkan menafi akan iradat. Jadi mustalzimah ni boleh kita kata dia itu sifat kepada nafiah, sifat kepada mudhaf. Sifat kepada mudhaf. Nafi ilmu melazim akan nafi iradat. Yastalzimani nafyal ilmi al-mustalzimah nafyal iradah. Bila ilmu dinafi, maka iradat dengan sendiri pun dinafi. Nampak? Kenapa? Apa wajah perkaitan? Kata bila, apa lazimnya nafi ilmu nafi iradat? Lianna al-iradata hiya al-qasdu. Kerana iradat tu ialah qasad, kehendak. Kehendak dan juga qasad. Al-qasdu ila takhsisil mumkini bi ba'di ma yajuzu alaihi. Tidakkah iradat itu ialah qasad, menghendaki kepada menentukan mungkin dengan sebahagian perkara yang haru ke atasnya. Wal qasdu ila ma yajhalu, dan berkehendak kepada perkara yang dia jahil. Muhalu, itu mustahil lah. Tuhan nak kepada perkara hak dia tak tahu. Orang panggil berjahil. Macam mana boleh nak benda hak tak tahu? Benda yang tak tahu orang nak. Nampak tak? Macam mana boleh nak tahu? Jadi dia tak nak langsung. Dia tak tahu pun. Tak? Macam kita kata apa? Nak makan tak? Dalak karsyat. Nak tak dalak karsyat? Itu dalak karsyat. Dalak karsyat tu nak makan tak dalak karsyat? Tak pernah dengar ustaz. Contohlah orang yang tak kenal dalak karsyat. Ada orang kenal lah ni. Apa itu dalak karsyat? Jadi kata nak makan tak dalak karsyat? Tak tahu. Pak ni baru dengar. Jadi baru dengar macam mana dia nak kepada dalak karsyat? Itu orang yang kenal lah. Ada dalam ni komen siapa yang kenal. Jadi itu kalau orang kenal sangat tu, tamunya duduk di Jordan Irbil, memang tak ada tandingannya di tempat-tempat lain. Tak ada tandingannya di tempat-tempat lain setakat ni, tak ada dah dapat melawan dalak karsyat. Jadi orang tak tahu nak makan, orang ni tak tahu benda guana. Benda guana tak tahu. Kalau tanya nak dalak karsyat, tak tahu benda. Jadi apa nama ni? Qasad kepada perkara yang seseorang itu jahil, mustahil. Macam mana dia nak kepada benda yang dia tidak tahu? Muhal. Wa kadza, selesai dah yang kedua. Wa kadza at-ta'lilu. Seterusnya begitulah juga ta'lil. Wa tab'u, dan juga tab'u. Yastalzimani, melazimkan kedua-duanya. Qidamal alami, melazimkan bahawa kepada kidamnya alam. Kenapa? Lianna illatahu wa tabi'atahu, kerana illah bagi alam dan tabiat bagi alam itu qadimah. Illah dan tabiat itu qadim. Wal qadimu, dan perkara yang qadim itu la yuqsadu, tidak dikosadkan, la yuqsadu bil ijadi, untuk mengadakan. Jadi kalau benda dah qadim, bagaimana nak dikosadkan untuk diadakan? Kerana qadim tu dah ada dah. Benda yang dah sedia, la yuqsadu bil ijad, tidak dikosadkan untuk diadakan. Li'annahu mawjudun, kerana dia dah ada. Benda dah qadim, maknanya benda dah ada secara sedia kala. Tiba-tiba nak qasad pada mengadakannya, bagaimana? Maka tentulah bila begitu, orang yang mengatakan terjadi secara illah ataupun secara tabiat, lazim menyatakan bahawa qadim juga. Illah itu qadim, tabiat itu qadim. Okey. Li'anna tahsil al-hasili, kerana tahsil al-hasil
muhalun, itu mustahil. Boleh. Tahsilul hasil mustahil. Benda qadim dah, sedia kala dah, nak diadakan lagi. Orang panggil tahsilul hasil. Menghasilkan perkara yang telah hasil. Buat benda yang telah ada. Sia-sia lah, itu mustahil. Habis. Kita masuk pada kalam Syekh Syarqawi kat dalam. Okay. Qawluhu wa wajhu munafati ila akhirih. Fal muradu bididdi, dengan di sini, ialah mutlaqu al-munafi, iaitu semata-mata menafi. Walau kana biwasitatin, walaupun menafikan itu secara ada perantara, dengan ada perantaraan. Antara iradat dan juga tu kan. Jadi secara langsung penafian itu ataupun secara perantaraan. Idh munafatu zuhuli, kerana penafian bagi zuhul dan juga ghaflah itu lil iradati, bagi sifat iradat, biwasitatin, itu berlaku dengan wasitah. Macam kita sebut tadilah. Jadi bagaimana zuhul dan ghaflah ini dikira lawan kepada iradat? Bukan secara langsung, dia ada wasitah. Lawan kepada ilmu. Bila lawan kepada ilmu, maka dia lawan kepada iradat. Maka dia itu lawannya melalui wasitah. Biwasitati. Bukan idhafat sini. Biwasitati munafatihima lil ilmi. Biwasitati munafati. Idhafatkan wasitah pada munafah. Dengan perantaraan penafian kedua-duanya bagi ilmu. Kerana zuhul dan ghaflah ini menafikan ilmu. Bila menafikan ilmu, maka ilmu itu menafikan iradat. Itulah. Kemudian dia kata pula, in qulta, kalau kamu kata fa'ala hadha, di atas ini, mana? Di atas huraian mengatakan dengan wasitah itu. Di atas huraian ini, fa'ala hadha kullu ma kana munafiyan lil ilmi, maka setiap perkara yang menafikan ilmu, kana munafiyan lil iradati, maka dia juga menafikan iradah. Dah kalau awak kata gitu, awak kata tadi ghaflah dengan zuhul itu dia nafi kepada iradat dengan sebab ada perantaraan dia, iaitu kerana dia menafikan ilmu. Maka begitu, bukan ghaflah dengan zuhul sajalah. Setiap perkara yang menafikan ilmu juga menafikan iradat. Itu soal dia. Maka kullu ma kana munafiyan lil ilmi kana munafiyan lil iradah. Fayalzamu, maka lazim, an yadhkura, bahawa musannif menyebut juga adadal ilmi, dia sebutlah lawan bagi ilmu juga kalau gitu. Kalau gitu kena sebut lawan bagi ilmu jugalah. Wahiyal jahlu, iaitu apa lawan ilmu? Al jahlu. Wa ma fi ma'nahu, dan yang ada pada makna jahil. Yang ada pada makna jahil. Syak, zon dan seumpamanya. Min munafayatil iradah. Dan disebut tu daripada munafiyatil iradah. Perkara-perkara yang menafikan bagi iradah. Min munafiyatil iradah. Daripada perkara-perkara yang menafikan iradah jugalah. Kena sebutlah. Wa yalzamu alaihi aidan, dan lazim atas ini juga ayyadhkura, bahawa musannif sebut az-zuhula wal ghaflata fi munafiyatil ilmi. Dia sebut zuhul dan juga ghaflah dalam perkara yang menafikan ilmu kat lagi. Bab ilmu kat lagi dia akan sebut juga ghaflah dengan zuhul. Sepatutnya gitu. Lianna munafatihima, kerana menafi kedua-duanya lahu ailil ilmi biwasitatin, dengan cara wasitah. Bila wasitah, tanpa wasitah. Menafikan oleh zuhul. Lianna munafatihima, munafati zuhuli wal ghaflah, lahu ailil ilmi bila wasitah. Menafikan zuhul dan ghaflah ini bagi ilmu tak ada wasitah. Dia itu secara langsung. Fahuma aqrabu ilaihi, maka kedua-dua itu lebih dekat kepada ilmu minal iradati, daripada dia itu menjadi penafian bagi iradat.
Maka patutnya letaklah ghaflah dengan zuhur ni dalam perkara yang menafikan ilmu, kerana lagi dekat, tak ada wasitah, daripada letak dalam perkara yang menafikan iradat, kerana menafikan iradat dengan wasitah. Lebih dekat li'anna munafatihi malaha biwasitatil ilmi, kerana penafian zuhur dan ghaflah bagi iradat dengan perantaraan ilmu, kama alimta, sebagaimana kamu telah tahu. Itu iskal dia. Baru iskal tu. Baru irad dia tu. Apa jawapan dia? Qultu, maka aku jawab, huwa kadhalik. Dah gitulah betul. Dia kadang-kadang iskal-iskal ni tak perlu lawang pun. Kalau sungguh, jawab sungguh. Dah kata kan gitu tak? Gitu. Nampak tak? Kata kul tu huwa kadzalik. Dan begitulah keadaannya. Dan demikianlah. Tapi, pada ada tapi tu. Bukan jawab huwa kadzalik senyap tu. Dan begitulah ada ia. Dan begitulah keadaan dia. Sepatut gitulah. Lakin, tapi ada wajah. Kenapa tak masukkan zuhur dan ghaflah ni dalam perkara yang lawan bagi ilmu? Tapi letak dalam perkara lawan bagi iradat. Dan kenapa tak masukkan segala lawan-lawan ilmu tu dalam lawan bagi iradat? Kenapa tak gitu? Lakin, ni nak sebut, lamma kanal jahlu, apabila adalah jahil itu, wa ma fi ma'nahu, dan yang dalam makna jahil, yang mengandungi ataupun yang dalam makna jahil, yuqabilul ilma lughatan, dia itu melawan bagi ilmu, dia itu lawanan bagi ilmu pada lughah, wa syar'an, dan juga syarak. Bila kita kata jahil ni lawan bagi ilmu, pada bahasa pun, pada syarak pun, jahil lawan ilmu lah. Tak? Bila begitu, pada lughah dan pada syarak, hatta annahu la yuzkaru fi muqabalatihi, sehingga kan bahawa tidak disebut pada lawan ilmu ghairuhu, tidak disebut selain jahil. Sehingga orang kata ilmu lawan apa? Lawan jahil. Orang tak sebut ilmu tu benda hak lain lawan dia. Lawan bagi ilmu orang sebut jahil. Sehingga tidak disebut pada lawan bagi ilmu itu selain daripada jahil. Minaz zuhur, daripada sifat zuhur wal ghaflah. Wa kana zuhulu, dan adalah zuhul wal ghaflatu, dan ghaflah itu kathiran ma yuqabilani bil qasdi, banyak dan kerap kali berlawan keduanya pada masalah qasad, masalah kehendak. If yuqalu fa'ala bi fulanun kadha qasdan, telah melakukan padaku oleh si fulan begiang-begiang dengan qasad. Si fulan buat kepada aku begiang-begiang, si fulan buat gitu ke aku dengan qasad, dengan sengaja. Maka faya'tadhiru, maka si fulan pun faya'tadhiru, minta uzurlah, minta maaf dia, bizuhulihi, dengan lupa dia, wa ghaflatihi, dan lalai dia. Kalau dalam bahasa kan, bila bahasa kata si fulan tu buat kepada aku dengan niat, dengan niat, dengan qasad, dengan niat, dia kata dok, minta maaf lah. Dia pun ya'tadhiru bizuhulihi, dia kata saya buat bukan dengan qasad, saya buat ni dengan tak ingat, lalai ataupun lupa, bukan buat dengan sengaja. Jadi zuhur dengan ghaflah tu orang sebut pada masalah yang berkait dengan qasad, keinginan. Maka dari kerana itu lamma kana khassah ni jawab bagi lamma, jauh tu. Lamma jawabnya khassah. Dua perkara tadi. Nampak? Pertama, pada masalah jahil lawan ilmu kan. Kemudian cerita bab ghaflah dan zuhur ni ia berkait dengan qasad. Tak kala begitu, khassal musanniful jahla, maka mengkhususkan oleh musannif jahil itu, wa ma fi ma'nahu, dan barang yang dalam makna jahil, bi mudaddatil ilmi, dengan lawanan bagi ilmu.
wal dhuhula wa ghaflata ay wa khassal musannifu dhuhula wal ghaflata ataf pada al jahlah, dan mengkhusus oleh musannif zuhur dengan ghaflah bi mudaddatil iradah, dengan lawanan bagi iradah. Itu illah dan sebab kenapa disebut kedua-dua zuhur dan ghaflah itu bagi lawanan kepada iradah. Tak disebut jahil tu dalam lawanan iradah. Itu sebab dia. Fas-sababu lima sana'ahu, dan sebab kepada barang yang melakukan dia oleh musannif. Sebabnya apa? Isti'malul lughati, iaitu penggunaan bahasa, wasyar'i, dan juga syarak, al-jahla, akan jahil itu, wa ma fi ma'nahu, dan yang dalam makna jahil, fi muqabalatil ilmi, pada lawan bagi ilmu. Bahasa dan syarak menggunakan jahil, jahil ni pada lawan bagi ilmu. Wadzuhula ay wasti'malul lughati wasyar'i adzuhula awil ghaflata fi muqabalatil iradah, pada lawanan bagi iradah. Nampak? Jadi ini ilmu bukan ilmu akidah, ni ilmu bahasa dah. Berkaitlah dengan ini fardu kifayah dah benda ni, nampak? Cuma dalam hasyiah dia akan sebutlah apa sebab gini, apa sebabnya gitu. Okey, boleh. Habis. Kemudian dia kata qauluhu annal karahiyata tastalzimu ila akhirih. Qauluhu tu fihi nazarun. Dia kata perkataan tu kena nazar lagi. Kena nazar lagi. Mana sini? Dia kata mana ni? Annal karahiyata tastalzimu nafiyal iradah, bahawa karahiyah itu melazim, ia akan nafi iradah. Okey. Kemudian dia kata karahiyah tu tastalzimu nafiyal iradah. Katanya fihi nazarun, padanya kena tilik lagi. Makna dia ada nak tag sinilah, dia nak kritik sinilah. Apa dia? Li'annahu, kerana musannif ja'alal karahiyata malzumatan. Musannif menjadikan karahiyah itu malzumah. Wa nafya ay wa ja'ala nafyal iradati laziman, dan dia menjadikan iradat itu lazim. Dia balik ya. Dia kata karahiyah tu melazimkan nafi iradat. Jadi seakan-akan karahiyah tu malzum, nafi iradat tu lazim. Ni kalau kelas secara berdepan ni memang nak tanyalah mana lazim, mana malzum. Jadi sini karahiyah tu jadi malzum. Karahiyah itu melazim daripada karahiyah nafi iradat. Jadi nafi iradat tu panggil lazim. Jadi musannif sebab tu dia kata fihi nazar, kerana musannif menjadikan karahiyah malzum dan nafi iradat tu lazim. Wa ma'lumun anna lazima ghairul malzum, dan telah maklum bahawa lazim itu lain daripada malzum. Kalau lazim malzum ni bukan benda tula panggil, benda sama. Lazim dengan malzum ni benda sama. Lazim daripada makan, kenyang. Jadi makan tu satu benda, satu mafhum, kenyang tu satu mafhum. Lazim daripada makan, kenyang. Mana lazim, mana malzum? Ada pelajar-pelajar kita tak ni? Cuba jawab. Lazim daripada makan tu kenyang. Mana lazim, mana malzum? Makan tu, lazim malzum ni nak ceritanya benda dua yang berbeza. Kalau sama tak panggil. Tak ada kaitan lazim malzum. Dia makan tu satu benda, satu mafhum. Kenyang tu satu perkara. Satu mafhum. Baru boleh kata lazim malzum. Jadi annal lazima ghairu malzum fayaqtadi, maka memberi faham bila musannif kata gitu. Tastalzimu kan, dia guna tastalzimu. Kenyang lazim, makan lazim. Tak apa, faham lah tu. Faham lah tu. Kenyang tu lazim, makan tu malzum. Okey.
Fayaktadi, maka memberi faham, anna nafyal iradati laisa ma'naha al-mutabaqi, bahawa nafi iradat itu bukan maknanya mutabaqi, bukan maknanya yang mutabaqah. Bal maknaha al-iltizami, bahkan makna yang iltizam. Ni dalam mantik pula. Dalam mantik dia ada dalalah mutabaqah, dalalah iltizam, dalalah tadammun. 3 tak? Ada 3 lah, tak silap lah. Kalau tinggal khabar tu. Jadi dalalah mutabaqi itu tatabuk antara satu dengan satu. Makna benda yang sama. Benda yang sama. Ada segi tabayun tak? Alaqah mutabaqah, lepas tu iltizam, kemudiannya tadammun. Okey. Jadi itu satu. Makna mutabaqah A dengan B, mutabaqah sama lek-lek. Yang kedua tadammun, makna A tu ada dalam makna B atau sebahagian daripada B, dipanggil tadammun. Yang ketiga lazim. A lazim daripada A, B. Dia bukan sesuatu sebahagian daripada B, tetapi dia, dan bukan juzuk pada B, tapi dia benda lain yang lazim baginya. Dia panggil iltizam. Jadi tawafuk. Tawafuk tatabuk lah. Tawafuk tatabuk lah. Okay. Tatabuk. Okay. Itu dalam mantik. Tengok balik lah tu. Jadi di sini, bila musannif mengatakan, dia kata al-karahiyah tastalzimu nafyal iradah, maka faham daripada penggunaan tastalzimu bahawa ada dalalah situ iltizam. Jadi memberi faham nafi iradah tu bukan makna karahah yang mutabaqi. Nampak? Kalau ikutnya, kalau al-karahiyah sama dengan nafyul iradah, ni yang panggil mutabaqah. Mutabaqah makna kita kata apa? Kita kata cok dengan cangkuk. Faham cok bahasa tengah, bahasa belah patah timur. Cok ni cangkuk. Cok dengan kelapa dan nyo. Aiwah, kelapa dan nyo. Kelapa dan nyo. Dia sama. Dalalah kelapa kepada nyo tu mutabaqi. Apa itu kelapa? Ialah nyo. Kelapa ialah nyo. Okey, jadi itu dalalah mutabaqi. Itu dari segi itulah, dari segi dia mutaradif tu, dari segi lain pula tu. Dia taraduf antara kelapa dan nyo itu, dia panggil lafzah mutaradifan. Makna huma wahid, makna satu, tapi lafaz dengan kalimah berbeza. Itu dari segi tindak kabarnya makna. Jadi kelapa, apa itu kelapa? Kelapa ialah nyo. Jadi kelapa dan nyo itu tatabuk makna kedua. Tu makna senang lah tu. Walaupun contoh tu tak berkena tu, katakanlah contoh tak berkena tak. Sebab dia melibatkan kepada apa? Kepada kepada mafhum. Tapi boleh dah tu nak we faham bahawa A sama dengan B, super tu sama lek. Sama sungguh T. Apa panggil? Dalalah tatabuk. Sebagaimana? Sebagaimana kita kata nak bincang sini. Jadi di sini dia kata memberi faham bahawa nafi iradat bukan makna karahah yang mutabaqi. Dia bukan sama makna karahah dengan karahah itu bukan diri nafi iradat. Bahkan bal makna hal al-iltizami, bahkan karahah ini makna dia yang iltizami, lazim pada karahah nafi iradat. Lazim daripada karahah nafi iradat. Tak. Jadi kita katakan makan dengan kenyang. Jadi kenyang tu ialah lazim kepada makan. Contoh tatabuk, makan dengan kedarah. Makan dengan kedarah. Menyantap. Makan dengan menyantap. Santap bahasa sentuk, baik bahasa molek sikit.
Kedarah ni bahasa teruk sikit tapi makna sama. Tatabuk. Makan kok. Mukdarah benda tu. Mukdarah apa? Makan kok. Ya apa ni? Raja sedang menyantap. Santap kan? Makan juga. Itu makna tatabuk. Tapi makan yang kenyang. Itu iltizami. Okay. Jadi laisa maknaha al-mutabaqi bal maknaha al-iltizami wa huwa mukhalifun li sarihil kalamil musannifi, dan ini menyalahi bagi kalam musannif yang sarih haitsu dzakara ma'naha al-mutabaqi biqaulihi ay adamul iradah, sekira-kira dia telah mentakrifkan, menafsirkan makna karahah tu dengan adamul iradah ila akhirih. Mana? Pada awal-awal dia disebutkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini tadi. Al-karaha bi adami iradah. Fassara Al-Syekh al-karaha bi adami iradah. Kita berhenti dah untuk jawab azan ni. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Okey. Kat mana tadi? Sambung balik. Jadi dia kata bila begitu, bila digunakan kata tastalzimu, maka melazimkan bahawa makna kedua itu makna iltizami lah. Bukan mutabaqi. Padahal sebelum ini makna secara mutabaqahnya sebelum ni dikata adamul iradah, itu karahah. Fakana al-aula, maka adalah yang lebih aula alla yu'abbira bil istilzam, bahawa musannif tidak takbirkan dengan istilzam, yastalzimu tadi tu. Wa yaqulu, dan musannif kata apa? Ia kata annal karahiyata, bahawa karahiyah itu nafyul iradah. Dia kata gitu je.
Anal karahiyata nafyul iradah. Karahiyah itu ialah nafi iradah ila akhirih. Patut gitulah. Itu dari segi takbir lah. Kemudian kata muhasyi wa karahiyatu bitakhfifil ya'i. Ini antara fawaid hawashi ni. Dia akan sebut dhabit bagi kalimah. Jadi bila dhabit kalimah tu kita ambil berat tu. Ambil peranan. Ingat. Bahawa selepas ni kita nak guna dengan cara betul. Sebut dengan cara betul. Karahiyah. Karahiyah. Jangan karahiyah. Ada juga orang sebut gitu. Adalah memang ramai lah. Ada orang sebut bukan ramai. Nak kata ramai tak boleh. Tak ada bukti lagi. Ada orang sebut karahiyah. Tapi yang betulnya macam mana? Karahiyah. Macam damun. Dam dengan maksud darah. Damun. Tu lain pula tu. Dengan damun. Dam dengan maksud darah. Contoh awam. Jamak kepada ammah. Jamak kepada ammah. Iaitu orang awam tu. Al-awam. Yang sabdunya ialah mim. Bukan waw. Tapi ramai yang sebut awam. Jadi jangan lekat kalau kita temu dah dhabit-dhabit gini, kita pun baiki sebutan kita, baiki supaya jadi betul. Ini bab penting kot tu, sebut betul tu. Okey. Yang boleh kau habis, dia kutuk habis. Mana? Ngaji tok guru, ustaz baca pun tak betul. Kalau kita ahli sunnah pula jadi rosak nama ahli sunnah. Okey. Dia tak apa, kitab-kitab dia ada baris. Kitab-kitab dia berapa sana dia tak baris dah. Dia mudah sikit. Kita kalau ada baris, cari ada baris lah. Supaya biar kita betulkan bahasa Arab. Menjaga bahasa Arab tu salah satu asbab untuk kita nak jaga agama. Wa karahiyatu bi takhfifil ya, dengan takhfifkan ya, tak ada sabdu. Karahiyah bimakna karahah. Makna apa? Makna sama lah karahah. Makna sama karahah. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Wa fi ba'di nusakhi, pada sebahagian nuskhah. Ba'di sebut tapi tulis bagi atas. Ni biasalah silapan manusia. Fi ba'di nusakhi, jamak pada nuskhah. Pada sebahagian nuskhah apa dia? Isqatul ya, tidak ada ya. Jadi karahah. Jadi karahah ataupun karahiyah. Kemudian katanya qauluhu wa kadza ta'lilu wat tab'u. Itu di situlah untuk malam ini, sekadar itu saja untuk malam ini insya-Allah taala. Jadi soalan dalak kafsyat tu tak ada lagi tak ada orang tahu. Jadi kita biarkanlah dia diselubungi misteri. Bagi siapa yang tahu je lah. Okey. Sekadar itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.